nation over a period of time. Okay, so ada two sectors. In this graph, diagram only have two sectors, households, also firms. Okay, so if there are three sectors, we include government sectors. And if there is a household, firms, and also government plus foreigners, that one we call four sector economy. Okay, so ada four player. So these are the terms. Okay, GDP, GNP, market price, factor cost. So after that, we calculate net. Okay, after gross, net national product, and then national income. And lastly, how to calculate personal income and disposable income. So the first, there are three types of approach in calculating the national income, GDP basically. So the first one, using expenditure approach, and also product approach, and lastly, income approach. So last week, Madam covered expenditure approach. Okay. So what are the components of expenditure approach? Consumption, investment, government spending, and also export minus import. So this one net exports, right? So first of all, what we do is to calculate the GDP first. Okay? So these are the components that different from according to the types, okay, to the approach. So this is a expenditure approach. Okay. So after you calculate GDP, then you get GNP. After that, GNP factor cost. And after that, national income, personal income, and so on. This is possible, personal income. Okay. So let's look at the textbook. Okay, question 2. Okay, nak tanya apa-apa, tanya Okay. So, Madam akan cover expenditure approach and also income approach. Okay, live dengan awak. So, nanti lagi dua subtopics about uses of the national income, meaning that what's the important in calculating national income, and also what's the problems occur while calculating national income. Itu Madam akan bagi recording je lah. Okay? So, if you want to ask anything, so you better ask now Okay. So, kita buat untuk, ni Madam kira lah. Okay? Kita tengok question 2. Question 2. Boleh dengar tak ni? Madam tengok dulu. Boleh, Madam. Okay. Ramai lagi tak masuk ni, 23 baru. Mana yang lain ni? Okay. So, kita tengok Okay, mula-mula kita cari dulu consumption kan. Dia punya tu C plus I plus G X minus M. Okay. So ni Madam buat secara brief lah So consumption ni apa? Personal consumption expenditure. So 1,005. Lagi tambah apa? Investment. Okay. Ni ada public investment. So 1,003. Changes in stock ni pun kira investment. So because this one negative, so kita tolak je lah. Kalau dia positif, kita tambah. And then government spending. 1090. Hopefully buku awak sama dengan Madam. Madam punya ni dah lama dah. Kalau tapi komponen dia sama je. Alright. So plus export 600 minus import minus 500. Okay. So kita dapatlah GDP MP. So the question asked is calculate the gross domestic product at market price. So this is the answer. Okay. So answer for A. Okay. So the next one, the question asks gross domestic product at factor cost. So remember, in calculating the factor cost, kita kena buat apa? Minus indirect tax plus subsidy. Okay, in order to get factor cost. Okay, belum GNP lagi, GDP factor cost dulu dia minta. So, GDP factor cost is here. V plus subsidy 150, V minus indirect taxes 130. So you get GDP at factor cost. So the question asks GDP at factor cost. So this is the question for answer for B. Okay. Boleh follow tak ni? Boleh. Thank you.
Alright, the next one, C. Gross National Product at Factor Cost. Okay, GNP. So, in order to get GNP, so GDP ni, jangan lupa GDP ni produced by a nation. So, this one inside the Malaysia only. So, they include lah residents and also foreigners. Okay. But for GNP, we just want country's resident also, only. Then, whatever produced by foreigners, kita minus. Whatever received from country resident outside the country, kita plus. Okay. So, so here is what? Factors income from abroad. So, kita tambah. Factors income to abroad. Kita tolak. Okay. Then we get what? GNP factor cost. So, this is answer for C. And the last one. They want national income. Okay. So, GNPFC minus depreciation. Then we get national income. So, this answer for D. Okay. Yeah. Yang mana komponen paling banyak? Okay, komponen paling banyak yang mana? Nanti kita tengok. Jadi kita buat. Ada lagi nanti Okay. So these are the answers for question 2. So kat sini kan banyak kan komponen dia. So each one ni carries 0.5 mark. Okay. So kalau tambah kat sini je boleh jadi 4 markah ke 3 markah dalam exam. So altogether this one must carry 10 marks. Okay. So kalau katakanlah tiba-tiba awak terlupa yang changes in stock ni investment. Awak tak kira. Nampak? Semua awak kira ni salah. But then, kita orang kira lah komponen ni. Kita orang kira yang ni je. Yang kalau betul lah. Yang ni salah lah. Kami lecturer akan yang ni tak kira lah. Sebab salah. We just calculate this one. So, memang kena hafal lah dia punya formula. Alright? So, kita tengok pula question 4. Question 4 is also is expenditure. Okay. Okay, itu question 4. Tapi saya nak tanya. Okay. Mana komponen dia? Okay. Mula-mula. Question 4. Alright. Okay. So, consumption expenditure. It's C kan? Okay, C. So, kita buat sama-sama. So, C, 13,000. Then, what else? Investment. I. 200. Okay. Tapi dalam exam nanti tulis betul-betul C apa investment. So, ni punya short form je. G, government expenditure. 1100. Okay. 11,700. Export. Okay. So we plus export. Export how much? 10,000. 10,000. Thank you. And then import? 10,500. Okay, thank you. Okay. So these are the components. So tengok lagi. Ada tak lagi? Taxes on expenditure bukan property, undistributed profit, corporate income tax, social security tax, transfer payment, insurance, capital consumption. Is it capital consumption adalah consumption? Bukan. Capital consumption itu adalah depreciation. Okay? So kita tambah semua ni. Then we get this one. So this is GDP factor cost. Tapi soalan dia tak minta GDP factor cost. Dia minta apa? Net domestic product. So this is GDP. When they ask net product, net tu kita tolak depreciation. Kita tolak depreciation je lah. Okay. Capital consumption 2680. Okay. So baru dapat. Sorry, ni bukan factor cost. This one MP.
Dapatlah NDP MP. Dapat ni dulu. Then soalan je lagi. Dia minta apa? Factor cost. So we plus indirect taxes. So what is indirect taxes? Taxes on expenditure. Okay. Corporate income tax masuk ke? Personal income tax masuk tak? Tak. Tak, sebabnya indirect taxes ni is a tax imposed by the government on the goods and services. Okay, only. So corporate tax ni adalah tax on the corporate income. On the business, not on the goods and services. Personal income ni adalah tax directly on the individual income. So dia tak masuk. Okay, so kita tambah indirect taxes. Kita minus, sorry. Okay, for minus 4020 and then we plus subsidy. Subsidy ada tak? 4,600. Madam, ada yang tak dapat masuk lagi. Ya. Dah, semua dah masuk dah. Main dah turn dah. Okay, kita continue So this one boleh NDP factor cost. Okay. Ni baru jawapan dia A. Okay. So the next one. Kita buat pula. Soalan tanya apa? GNP at factor cost. So sekarang dia minta balik pula GDP. Ni lah dia GDP, dia nak GNP. Sekarang kita dah kira dah NDP ni. Tapi nak NDP factor cost. So kita tambah je balik depreciation. Banyak kerja pula kan. Kita tambah balik depreciation. 2680. But then dia nak NNP, Gross National Product, GNP. So we plus property income from abroad. Kat sini property sama je lah, factor income ke property income sama juga. Asal dia from abroad kita tambah PIFA 7950. But property income to abroad we minus. Okay, 9030. And what we get? GNP factor cost. Kita dapatlah answer for B. Faham tak ni? Ya, nak tanya. Kenapa kena tambah depreciation tu? Sebab dia minta gross balik. Faham? Ni dia putar belit dah soalan dia sikit. Mula-mula soalan dia minta A, net domestic. Kalau kita kira GDP dulu kan. So, ini GDP. G, gross. In order to get net, kita kena minus depreciation. Okay. So, baru dapat jawapan A, net. But then, B tu dia minta balik gross. So, kita kena tambah balik depreciation. Okay. Clear? Ya, madam. Okay, right. Ni dia tambah balik. C ni pula dia minta balik net national income. Factor cost. Maksudnya, tolak je lah balik depreciation. Macam tu lah kerja dia. So kat sini jawapan dia, dia tak sekata macam question tu tadi, cantik je susun. Okay. But here, dia dah start, pusing-pusing dah. So quite tricky lah yang ni. Madam,
Yang property income to abroad tu tolak ke tambah? Property income from abroad kita tambah. Oh, ni tolak. Sorry. Ni tolak Okay, thank you. Okay, baru dapat. So, net national income. National income lah tu sebenarnya. Yang ni ada jawapan untuk C. Ada lagi. Dia suruh kira apa? Disposable income. So, mula-mula kena cari personal income dulu lah sebelum dapat personal income. So, in order to get personal income, we plus transfer payment, we minus income tax, return earning, social security contribution. Kalau di EPF, kita tolak EPF, insurance premium, and we also tolak personal income tax. Alright? Okay. So, mana dia? So, we plus first transfer payment. Transfer payment kita tambah to 350. And then we minus what? Undistributed profit. Okay, UP to 400. After that, corporate income tax to 7. Ni kita tolak ni. To 750. Okay, yang ni pun kita tolak. Kita tolak apa lagi? Social Security SC. Social Security contribution. We minus 3,900. Transfer payment dah tambah. Insurance premium pun kita tolak. Insurance premium we minus 1,700. Capital consumption is depreciation. So, kalau awak kira ni semua, so ini adalah personal income. Tapi soalan dia minta apa? Disposable income. So kita kena tolak personal income tax. Okay. Personal income tax how much? 3,950. Okay, and then we get disposable income. Mana jawapannya? Panjang kan jalan kerja dia? So ni D. Madam yang personal income tax tu tolak. Sorry. Okay, thank you. Okay, boleh dapat. Kamu tak? Okay. Last question. Dia minta real GNP given current year index is 110. So, index tu dia refer to CPI, inflation rate. Okay, CPI lah, CPI. So, apa-apa kena kira GDP deflator dulu. So, GDP deflator ni sama dengan whatever index current year tu, base year mesti 100. Okay, base year tu 100. Maksudnya base year ni dia nak compare dengan tahun apa. Macam tu. Kau tekan Dia bagi contoh Semua dah masuk dah? 27 So let's say GDP constant, GDP constant 2010 Malaysia. World Bank. Nampak tu dia tulis constant 2010. Okay. Apa maksud constant 2010 ni? So dia kira GDP ni dia dah deflate dah. Using inflation base year 2010. Itu maksud dia. Maksud GDP ni bukan market price yang dia kira ni. This is not the market price. Ini dia dah deflate using index. Okay. Maksudnya dia nak, bila kita nak compare GDP tahun ni dengan tahun 2010, so 2010 tu jadi base year. So dia punya index automatic 100.
Okay. So, dia nak compare kenapa? Sebab kita tak tahulah. Sebab inflation, kalau ada inflation ni memang harga naik. Tapi kita tak nampak the real GDP. So, bila nak compare, kena deflect dengan inflation. Baru tahu sebenarnya GDP kita ni okay ke tak as compared to 2010. Okay. So 100 divided by 110. Okay, dapat apa? So this is the deflator. So the real GDP is dia minta GDP kan? So kita ambil GDP factor cost. GNP ke? GNP. So kita ambil GNP ni. Times deflator. So we get this one. So amount dia memang akan kecil dengan amount daripada amount ni. Sebab apa? Dia amount ni dah ada inflation. Yang ni real one. Okay, ni kita boleh compare dengan tu katakan base year tadi 2010 lah, contoh dia tak tulis pun. Kita boleh compare dah dengan year tu. Okay, boleh faham tak yang ni? Ada. Yes? Boleh tak terangkan balik yang GDP deflator tu? Deflator Apa yang tak faham? Semua. Macam mana Okay, macam ni. Macam tu. Cuba buat question 5 dulu. Okay? Mena boleh ulang balik tapi nanti tak nampak. Question 5 tu dah ada. So kita tengok question 5 Semua tengok buku teks question 5. Alright? Aku lawak tengok kat situ. Okay. 2005 dia ada consumer price index hundreds. Okay. So 2005 tu adalah base year. Okay. Madam tunjuk. Okay. 2005 tu dah base year. Ni. So ini adalah base year. Base year ni maksudnya tahun yang kita nak compare. Okay. So bila kita as economists want to do analysis, kan? Kita nak analyse and we want to forecast, we want to plan out our economy, policy and so on tu, then we need to deflate, we must get real GNP. Okay, real GNP ke real GDP, macam tu lah. Okay, so this is 2015. So kita nak compare dengan 2005. So this one is base year. CPI ni apa sayang? CPI ni adalah inflation. Inflation tu apa? Supposedly dah belajar kan micro. Inflation tu apa? Harga naik. Is a measurement for the price level. Okay, price stability. Okay, so bila harga naik, dia tak boleh nak reflect betul-betul tau this year dengan last year. Dengan year yang kita nak compare tu. So this one become 100. Deflator base year ni. So kalau 100 divide by 100, automatic 1 lah. Because ini adalah tahun kita nak tu. So the next 2010 tu 105. So nak kata tu inflation naik lah. Price level naik. By berapa persen? Yang ni kita kena tolak ni bagi ni. Tu inflation rate lain Kita jadi GDP flat deflator. So kita nak dapatkan deflator tu. So this one divided by this one. Tengok okay. Yang biru ni bahagi dengan atas. So atas ni jadi apa tu yang bawah tu. Apa benda ni kita panggil? Denominator Denominator 105. So you dapatlah this one. So real GNP dia okay. 40 yang ni okay, Mena awak kira lah, cuba kira. Boleh tak? Mena bagi 5 minit, cuba kira. Apa dia punya real GNP? USD. What is per capita? Okay, per capita ni dah dapat ni, bagikan population. Okay, cuba buat.
5 minit Madam bagi. Madam bagi nama lah. Luqman Hakim ada? Luqman Hakim. Luqman Hakim? Tak ada? Mio? Mio Ahmad Syakir? Mana Mio? Mio mana Mio? Mio Ahmad Syakir. Ni kalau tak ada ni, Madam tak kira attendant ni. Luqman Hakim memang tak adalah attendant ni. Mio? Mio pun tak ada. Aiman Hakim? Saya Madam. Okey, Aiman buat buku teks tadi. Real GMP USD million 2005. Okey, Aiman Hakim ada. Muhammad Farid? Ya Madam. Okey, Farid pun buat Real GMP per capita 2005. Khairuddin? Khairuddin mana? Syahmi? Syahmi pun tak ada. Zikri? Mana Zikri? Mana semua budak lelaki ni? Ya Madam. Kenapa tak jawab? Zikri buat Real GMP USD million 2010. Okay. Atika Hakila? Saya. Atika buat Real GMP per capita 2010. Okay. Ain Hilalia? Saya Madam. Ain, attendant ni. Nanti tik. Okey Madam. Pangkah ni lagi. Okay, Ain buat 2015 Real GMP USD million. Okey Madam. Thank you. Amira? Saya Madam. Okay, Nur Amira Razak buat Real GMP per capita. 2015. Okay. Okey Madam. Okay. Sila buat. Lagi 5 minit mana panggil. Nak tanya Nabila ada? Nur Nabila? Saya Madam. Ada? Okey, Nabila jangan lupa buat Siapa lagi kawan Nabila tu? Syahmi kenapa tak masuk lagi? Sudah WhatsApp dah. Tak apa. Farhana Farhana dia dah masuk tapi Madam tak accept. Tak accept? Semua dah ada dah ni. Tak accept kenapa tak cakap? Semua Madam dah turn on dah ni. Tahulah dia WhatsApp saya tadi. Tak apa. Cakap dengan dia masuk balik. Mana boleh tinggal je.
Mina panggil nama dia ni. Farhana mana? Mana Mio ni? Mio pun tak masuk. Lokman Hakim? Khairuddin ada tak Khairuddin? Khairuddin? Nurin Najihah? Saya madam. Nurin nanti check attendance ni. Bangkah lagi. Okey. Hello? Khairuddin? Madam? Tadi madam panggil pergi mana? Tak, madam. Saya cakap tapi tak dengar. Tak dengar. Ni attendance ni, klik balik. Apa nama tu, Mio cakap dengan saya tadi, dia dah try nak masuk tapi tak dapat masuk. Masuk balik lah, madam tunggu ni. Tu panjang umur. Mana Mio? Saya madam. Ha, Tak maaf madam. Saya terbangun lambat pula. mana boleh bangun lambat lain kali. Ini online je sayang. Okey, maaf, tak madam. apa. Sorry madam. Ya. Dimaafkan. Terima kasih madam. Sama. Sila buat. Nanti madam panggil nama kejap lagi. Apa dia? Buat latihan. Soalan mana? Question 5. Topik. Aduh Mio, topik pun tak tahu. Mana topik mana ni? Mana cover ni sekarang ni? National income lah. Muka surat 314 Okay. 314. Buat. Okay, another 3 minutes ni. Madam, soalan tu daripada buku teks kan, madam? Ya, Zikri 314. Apa ni? Result 3.14. Muka surat 314. 3.14. Ya, 314.
Okay, dah? Dah, madam. Alright. Sekejap ya. Dah, madam. Okay. Okay, apa jawapan untuk ni? Real GNP USD. Siapa tadi? Siapa sepatutnya yang jawab ni? Dah tak ada dah nak jawab. Saya. Siapa tu? Aiman. Aiman, okey. Berapa Aiman jawapannya? 38,000. 38,000. Sama je. Sebab dia base year. Good. Next one, JMP per capita. Siapa? 2010 je, madam. Farid Saya, madam. Berapa jawapannya? Farid? Saya kira-kira 1220.24, madam. Jawapan dia 1266. Oh, saya jawab 2010, madam. Bukan 2005. Sorry. Oh, okey. Siapa yang jawab ni patutnya? Per capita ni dapat tak? Tadi Aiman. Farid dah tak ada orangnya. Farid? Ya, madam. Tadi Farid jawab, bukan? Saya jawab sepatutnya yang 2010, madam. Yang real Okey. GMP per capita. Berapa? Saya kira 1220.24, madam. Okey. Sepatutnya kira dulu GNP USD. Okay. So GNP USD ni siapa ni? Tuan Titan? Saya, madam. Berapa? JLP 2010 Berapa? saya kira dapat 39047.62. Betul. Okay. So ni divided by population. Dapat tadi siapa tadi? Farid Dia pun tak ingat. So siapa tu 2015 ni? JNP USD. Saya, madam. Siapa nama tu? Ain Ain. Ain berapa Ain? 38,232.33. Okay. So siapa dapat per capita? Siapa yang buat? Saya, madam. Berapa sayang? 1093.51. Okay. Tadi siapa tanya madam tadi? GDP deflator tu? Zayani, madam. Saya, Apa? madam. Faham tak? Faham. Okay. So, inilah kepentingannya. Okay. Ini kepentingannya. Nampak tak? GNP ni dengan tahun ni kita nampak macam banyak je beza kan. 38,000, 41,000, 42,000. But then because of inflation tu tak banyak beza pun. Ratus-ratus je. Okay. So kita dah nampak. Per capita ni apa? Per capita ni basically we want to know each person in that country tu berapa income dia. Tu nama dia lah. 1,200, 1,200, sama je 1,200, tiba-tiba kat sini 1,000 je rupanya. Dia kata rupanya makin turun pula income per capita. Maksudnya kenapa Sebab population makin increase. Tapi rupanya tak produktif population yang ada ni. Tu contoh dia nak faham. Okay. So, nak tanya apa-apa tak? Meda nak move to income approach. Okay. Yes. 100. Okay. Sama. Okay. Alright. Income approach. Apa itu income approach? Okay. So, this one we want to calculate GDP, income approach. Okay. So, under income approach ada 4 components. This one for factors of production. Okay. So, labor, apa dia punya return? Wages and salaries. Okay, labor. Capital
kita dapat apa kalau kita bagi financing? Kita bagi pinjam, interest rate and also dividend, interest return, interest income So if we have land kan, what we do? Property, so on kan, so rental. Okay, and then if we are entrepreneurship, what we get? Profit. So land, labor, capital and entrepreneur. So factors of production. Jangan lupa tahu 4 ni So bila kita tambah-tambah dapat GDP. Okay. So inilah dia. Nanti kita buat question 1 tu. So kita tambah-tambah wages plus salaries plus rent plus profit plus dividend plus interest. So you dapat GDP. So yang belakang ni semua sama je macam tadi. Okay. So the next one. The third approach is product approach. We have 3 sectors. Okay, 3 sectors. So all sectors in each country kita tambah final good kita ambil final goods je and then we get GDP. So what is primary sector? So in each economic activities ni kita ada 3 sectors, okay? So primary sectors ni anything production from the earth, automatic from the earth, okay? Raw material lah basically. For example, agriculture, mining, quarrying, petrol kan? Raw oil and gas tu, itulah dia oil and gas tu. So this one is primary sector. Kita dapat raw, kita tak process lagi. Okay. So the next one, secondary sector. So secondary sector ni something that we process. From raw material tu, we process it. So it become manufacturing center kan, manufacturing sectors. So manufacturing tu masuk dalam secondary sector. Okay. So the next one, tertiary sector. So primary and secondary sector ni kita basically kita production yang kita nampak tau, physical. Something that kita produce, kita physical, kita can touch and feel. But tertiary sector ni kita tak nampak, kita feel je. For example, education. Macam orang tengok awak kan. Apa awak ada? Diploma. Mana diploma tu letak kat muka? Tak nampak pun. Lain lah awak kata, saya pakai makeup. Makeup tu nampak kat muka. Pakai tudung nampak kat muka. Pakai songkok nampak kat muka. Songkok tu produk. Tu manufacturing center, secondary sector. So tertiary sector ni mana tak nampak pun diploma kat muka. Tapi nampak kat behavior. Macam tu. Nampak kita ni educated. The way we speak, the way we think. Tu education lah. So lagi apa? Financing. Banking and finance. So banking and finance ni, dia bagi pinjam duit. Nampak tak duit tu? Bagi pinjam duit secara, dia bagi cash ke? Selalu pinjam duit ni, beli rumah, beli kereta, duit tu tak dapat kat awak pun. Okay. So dia ada transaction kat situ. So nama dia services. So tertiary ni tourism, hospitality, pergi hospital, nampak tak? Dia ubat awak tu kan? Itu semua services. Okay, so that one tertiary sector. So all these 3 sectors included inside the product approach. Okay. So madam ajar je lah sampai habis dulu, nanti kita kira baik semula. Okay. So why do you calculate national income? Ni nampak tak slide madam ni? Nampak madam. Okay, thank you. So, buka page berapa ni? The uses of national income. Cuba cari. Kau suruh apa? 305. 305. Thank you. Okay. So, the first one, we want to calculate standard of living. Okay, salah. We want to know the standard of living. Okay, indicators. So contohlah sekarang awak kat Malaysia. Mana bagi contoh So GDP per capita growth. Salah GDP per capita je madam nak. Ini growth. GDP current GDP. Okay, yang tadi lah merah je GDP per capita Malaysia. Okay. Betul lah, ni Malaysia punya. World Bank.
Okay, ni current market price. Okay, ni Malaysia. Malaysia punya berapa? Sekarang 11,000. Maksudnya, ikutkanlah average income for each population, each person inside Malaysia, 11,000. Banyaknya kan? Okay. So maksudnya 11,000 ni kita rasa Malaysia ni doing well lah. Macam tu tau. Okay. So kita insyaAllah masuk Malaysia kita boleh survive. Okay, tiba-tiba lah awak rasa awak ni orang Malaysia, awak nak pergi luar negara. So awak tengok, awak teringin nak pergi mana? Australia. So tengok Australia, lagi tinggi. 55,000. So meaning that dia punya standard living is higher than Malaysia. Macam tu lah. So maksudnya kalau awak pergi Australia, awak boleh dapat gaji lagi tinggi. Okay. Let's look at our neighborhood country. Siapa? Paling dekat Singapore lah. Singapore 65,000. Oh, buat apa pergi jauh-jauh Australia? Pergi Singapore je gaji lagi tinggi. Macam tu. Ni standard of living lah. Tengok Indonesia pula. Oh, sikitnya 4,000 je. Sebab apa sebab negara dia besar sangat, population dia banyak sangat. Yang income tinggi tu dekat Jakarta, capital city Jawa, macam tu. Surabaya, Medan, yang macam tu je. So yang kampung-kampung tu macam mana? So yang kampung tu mungkin tak ada income tapi dia hidup dengan tenangnya menggunakan apa yang ada kat rumah tu je lah. Tanam pokok sendiri, makan, tangkap ikan, macam tu. Boleh survive lah. Tapi bukan gaji besar. Macam tu. Okay? So Thailand. 7,000. So dah cakap kat sini, Malaysia, as comparing to the, in comparing to the Singapore, Indonesia, Thailand. Okay? Satu lagi. Korea. So we are placed at the third place. Kan? 11,000. Tadi Singapore berapa? 65. So Singapore paling tinggi lah. Okay? Korea second, 31. Thailand bawah kita. After that bawa Indonesia. Tu macam tu lah standard of living. So kita nak compare. So is Malaysia doing well? Macam tu kita tanya soalan. So kalau awak nak pergi luar negara, is it they are going to pay me enough? Macam tu. Okay. So for example macam tu. Okay, the next one. Government planning. So bila kita nampak macam ni, kan, as Prime Minister ataupun you are Minister of Finance, kan, or you are the one who produce the policy, formulate the policy inside the EPU, Economic Planning Unit. Ni lah kita nak tengok ni. Oh, awak tahu, Malaysia nombor 3. So sekarang Singapore tu dah kira advanced country, developed country. Okay. So benchmark dia apa? US, United States. Tengok. United Kingdom, United States. Tengok. United Kingdom 42,000. United States 65,000. That's why Singapore tu dah boleh categorize as developed countries. Okay? So United Kingdom pun 42,000. So Malaysia ni middle income countries. So bila kita middle income countries, kita mesti nak negara kita ni nak bagi maju. Kita nak masuk lah from middle income countries. We want our countries categorized as developed countries. Okay? So what we are going to do? Tu kerja Prime Minister lah and also Ministry of Finance, Economic Planning Unit. So kita nak produce planning. Okay? Contohlah. Kita tengok satu lagi. Planning kan. Tengok tahun ni turun 2016. Kenapa turun? Kena faham ni kenapa turun Malaysia. Tahun ni income kita. Sebab apa? Ada currency crisis time ni. Dengan politik. Political plus currency crisis. So bila macam ni, kita kena plan. Supaya nak bagi rakyat happy, kita kena buat budget. Yang budget every year tu, at the end of October tu, so kita kena buat budget. So budget tu lah kita akan kita akan spend money for the country, for the citizen. Untuk apa? Stimulate dia punya spending. Okay.
So bila spending increase, ada demand tinggi. So bila demand tinggi, production pun naik. So bila production naik, economic grow. So naik balik 2019 ni. So 2020 ni tak kira lagi 2021, 2020 not doing so well lah Okay, so the next one apa lagi? 1, 2, 3 sectoral contribution. Macam tadi kita kira kan? Kita kira. Okay, kita kira. Oh, kita belum kira lagi. Kita belum kira lagi. Sectoral contribution. So, bila kira nanti kan? Sektor mana yang paling banyak? Manufacturing ke? Banking and finance ke? Mana-mana tu? Kita dah tengok. So, bila tu paling banyak, nanti kita akan fokus bidang lain juga. Okay? So, GDP contribution. So, tengok agriculture, industry, services. Ni dia. Okay, agriculture primary, industry secondary, services tertiary. So if we look at the 2019, okay, services paling tinggi. So nak tengok kat dia, tengok services makin lama makin turun. Salah. Agriculture, okay. And then industry from 40 become 37 pun makin turun. So right now, services yang makin tinggi from 48 up to 2019, 54. So sekarang ni services yang paling banyak contribution to our GDP. So apa nak buat? Ni planning lagi lah apa nak buat. So kita kena make sure banyak kita punya insentif, government incentive to give out to the services sector, macam tu. Okay, memang pun to become developed countries, we must focus on service sectors. Okay, tapi kita tak boleh buang terus agriculture ni. Okay, ini macam kepentingan dah food. Kalau tak ada makan macam mana? Okay, the last one, international comparison. International comparison macam Madam patah balik tadi. How do you want to compare your country with other country? Okay, is it you are doing well as compared to your neighborhood or you are doing bad? So macam tu. And then let's look at the problem. Ni faham tak ni? Clear tak? Clear, madam. Okay. Oh, 20 minit habis. Sekejap Okay, last one. Kita masuk problem pula. While calculating the national income, mesti ada problem incurred. Okay. Number one. Problem dia apa? Non-monetized sector. So, ini sektor yang kita tak boleh nak kira. Okay, so kita kirakan semua labor tadi semua. We calculate expenditure. We calculate income. We calculate sectoral approach kan. But itu semua ada duit tau. Tiba kan awak berniaga kat rumah. Contoh awak produce agriculture kat rumah. Tanam pokok-pokok kan. Awak tanam 1 ekar kat rumah. Duduk kampung kan. Tanam. Jadi awak tanam. Okay, awak tanam. Lepas tu awak tukar dengan jiran sebelah. Awak tanam nenas, jiran sebelah tanam sayur. So awak teringat makan sayur, jiran pula teringat nak makan nenas. Awak tukar sistem barter. Boleh kira tak benda tu? Tak kira. Okay, so that one non-monetized. Okay. So the second one, underground economy. Underground economy, illegal activities lah. Jual minyak kan, seluduk. Okay, black market. So biasanya berlaku kat mana? Thailand lah. Border tu, Thailand dengan Malaysia. Sebab Malaysia ni petrol dia murah. Thailand mahal. So what happened? So some of the people tu, tak tahulah people mana pun, Thailand ke Malaysian, and then dia seluduk minyak tu bawa pergi Thailand. Dia jual lagi mahal. Dia dapatlah untung sikit macam tu. Okay.
So itu antaranya lah underground economy. Benda macam tu tak boleh kira. Sebab dia illegal market Non-market transaction ni sama juga macam tadi non-monetized. Okay. Okay, non-monetized sector tu you contoh macam ni you buat dropship kan, student yang biasa buat dropship. Ada company tak? Awak register SSM tak? Tak ada. So you tak declare you punya duit you dapat tu. Okay. So benda tu tak not calculated inside the national income. So national income ni boleh jadi undervalue or overvalue lah. Macam tu. Okay. The fourth one, problem of expertise. Expertise ni maksudnya tak ramai boleh kira. Tu masalah lah. So kalau Malaysia ni alhamdulillah statistik dia okay. Okay, statistician dia okay. But then ada countries tu macam mana awak nak collect data? Tak boleh. Okay. Mungkin tak ada internet. Kan? Lagi-lagi masalah macam orang apa tu? Rohingya tu kan. Tak ada dah. Okay. Tak boleh nak kira dah. Sebab dia masalah je. Dia pun bukan ada internet pun. Kawasan dia. Okay. So macam tu lah problem of expertise and modern machinery. Infrastructure problem. Okay. And the fifth one, problems of double counting. Double counting ni macam ni. Yang boleh kata tak, you tak kira final goods je. So it can lead to overvalue. Okay. You patutnya kira kereta je. The whole car tu. But then, you boleh kira tayar. Tayar pun you report dekat DOS, Department of Statistics. Okay. Kereta tu pun you report kat Department of Statistics. So ada dua harga. Padahal tayar yang you dah masukkan dekat kereta tu patutnya dah termasuk dah dengan kos harga kereta tadi tu. Tapi you dah kira double counting. So tu macam cerita dia. Okay. So ni ada masalah yang menyebabkan national income overvalue or undervalue. Okay, faham tak? Habislah kita punya chapter ni. Any question? So, Mada nak awak buat question 1 and question 3. Okay, Mada panggil nama lah. Siapa tak kena lagi tadi? Oh, tiba-tiba ramai dah tik. Syahmi ada tak? Syahmi? Tak ada, tapi dia tik. Aina Akila? Saya madam. Okay, Aina cuba kira. A, question number 1, A. Amir, B. Mana Amir? Ya, madam. B. Okay. C, Arif. Yes, madam. Number 1, C. Dia? Number 1, D. Dia? Ya, madam. Okay, number 1, D. 1, E. Hanis? Ya, madam. Okay, 1, E. Lokman Hakim dah belum? Lokman Hakim belum kira tadi kan? Lokman Hakim? Saya madam. Okay, 3A. Mio? Saya madam. 3B. Okay. Aiman Hakim dah tak tadi? Dah, madam. Okay, Aiman Hakim sudah. Syahmi? Tak ada. Hairudin dah? Dah, madam. Syahmi? Syahmi belum ni. Syahmi mana? Ya, madam. Syahmi 1B. Zikri? Ya, madam. 1C. 1C. Zikri 1C. Atika 1D. Atika mana? Atika dah buat Atika Akira dah buat? Dah, okey. Ain pun tadi dah buat. Amira dah buat Dah, madam. Amira dapat. Farhana, okey. Farhana Wong? Saya, madam. Farhana Wong buat 1C ke 1D? Buatlah dua-dua. 1C, 1D. Fatin, 1E. Fatin Erna Nabila. Ya, madam. 1E. Jasmina? Saya, madam. 1F. Okay, buat. 1F. Salah, 3F. Sorry tadi tu
3D, 3E, 3F. Farhana 3CD, Fatin 3E, 3F. Okay, Jasmina. Sorry. Okay, soalan nombor 1 dengan 3 buat Buat, Mida nak tengok nanti kejap lagi. Buka kamera. Mida bagi 10 minit.
Dah siap ke? Belum, madam. Okey. Okey, jom. Aina? Saya, madam. Aina. Ni guna approach apa Aina?
Income approach. Okay, good. Income approach. Okay. Berapa dapat? 1195. Okay, good. Betul ke? Tadi kita Betul, dapat kan madam. nombor 1 ni? Aina, Ya, saya madam. jawapannya berapa? 1195. Salah tu. Dia minta net, bukan GDP. Oh. Cuba kira. Dia minta net. Jaga-jaga tu. Okay, the next one. Amir? Amir? Ada, ya. Berapa jawapan dia? B? Boleh tak? Saya dapat 1245. Lagi salah. Apa dia komponen? Cuba beritahu madam. Mula-mula kira macam mana? Mula kena cari NDP dulu. Lepas cari NDP, lepas tu tambah dengan depreciation. Buka kamera, mana nak tengok kira kan? Aina dengan Amir, tunjuk madam. Madam nak tengok apa yang salah. Tunjuk. Buka kamera ya, madam. Buka kamera. Nampak tak? Saya bacakan boleh tak, madam? Boleh. Thank you Aina, baca. Saya ambil compensation employee 500. Lepas tu Lagi? saya tambah net interest 150. Betul? Lepas tu saya tambah rental income 200. Betul? Tambah corporate profit 250. Betul? Last sekali tambah proprietors income 95. Betul. Berapa dah terdapat? 1195 salah. Jawapan tu betul. Tapi ada benda lagi kena tolak. Sebab apa dia nak net? Tadi kan madam ajar kalau net tolak apa? Aina. Depreciation. Yes. Okay buat Aina. Yang lain follow madam tak ulang balik dah ni. Amir? Mana Amir? Buka kamera. Cuba baca dengan madam. Apa benda yang awak buat? Ya, madam. Macam mana? Dapat apa tadi? 1245? Yang sama macam Aina tadi. Lepas tu saya tambahkan depreciation 50. Tapi Aina dapat 1195. 195 tu. Lepas tu saya Lepas tu, tambah depreciation 50. kenapa tambah? Sebab gross bukan net. Dia minta gross. Gross tak payah tambah depreciation. Yang awak kira 1195 itulah adalah GDP. Itulah jawapan dia. Okay, itu je jawapan dia. So yang Aina kira tadi tu 1145 adalah net. Okay, mula-mula memang awak kena kira dulu yang GDP tu. Baru dapat, lepas tu baru tolak net. Baru tolak depreciation, baru dapat net. Okay, so A 1145, B 1195. Okay, the next one siapa? Saya madam. Arif. 1545. 1545, good. Betul. And then, siapa lagi? Good Arif, thank you. Saya madam. Dia, okay, dia berapa? 1515. Betul. Okay, lagi? Siapa dia? Lepas dia Hanis. Hanis? Ya madam. Hanis dapat apa? Yang DPI tu saya dapat 1495. Okay, good. Alright. Now, siapa pula next? Question 3 pula. Tanya dah Kalau tak minta move on je terus. Next to question 3. Siapa buat 3A? Syami. Madam, bukan 3B ke? Awak 3B. Okay, siapa 3A? Lokman. Siapa itu 3A?
3A tak ada ke? Mana 3A? 3A tak ada. Lokman buat nombor apa Lokman? Saya 3C. Oh 3C. Macam mana bila 3C ni? 3A madam. Siapa 3A? Saya. Lokman? Zikri. Muhammad Zikri. Zikri. Zikri dapat apa Zikri? 3A saya dapat 48,650. Wih, banyaknya. Salah tu. Masalah Cuba beritahu madam, macam mana awak dapat GDP? So, ini income approach ke, sector approach ke, expenditure? Saya guna nak cakap Approach yang mana Zikri? saya tak guna yang GDP tu. Kenapa tak guna GDP? Saya just kira ikut buku je. Mana boleh macam tu. Kena ikut GDP juga. Mestilah, mula-mula kena GDP lah. Penat dia dah ajar dari tadi dia cakap. Mula-mula kena GDP dulu. GDP tu ada tiga cara. Income ke, sektor ke. Sudah. Kemudian Zikri buat ni Zikri. Okey, tak apa. Yang penting salah lah tadi. Okay, kita tengok pula 3B. Kejap. Zikri. Ya. Cuba beritahu madam, Zikri tambah apa? Saya tambah apa? Saya tambahkan kalau yang saya ikut ni saya tambah apa benarnya? Baca komponen dia. Komponen dia ada GDP A. Ada jadi 3A komponen kan GDP. Apa benda je GDP tu yang awak tambah tu? Agriculture. Okey. Lagi? Mining dengan Betul. Wiring. Okey. Betul. Transport. Betul. Wholesale retail. Betul. Manufacturing. Betul. Dengan finance. Betul. Betul. So dapat berapa semua tu? Saya tambah semua, saya dapat 48,650. Oh, Medan lupa. Awak ni buku baru Buku yang Buku baru. Ini buku lama. That's why dia punya tu lain. Cuba baca kat madam. Finance berapa awak punya? Finance 5,750. Okey. 5,750. Lagi? Agriculture? Agriculture 12,400. Patutlah lain. Sorry Zikri. Betul lagi? Mining 5,000. Betul? Transport 4,700. 4,700. Lagi? Wholesale 7,300. 7,300. Okay. Manufacturing? Manufacturing 13,500. 13,500. So ini approach apa ni? Betul lah awak buat approach apa ni? Ini approach Ni apa ya? Cuba belajar tadi Zikri. Apa nama benda ni? Expenditure ke, income ke, sector? Ni Output. Sector ni. Output approach. Sama lah tu sectoral approach. Sama lah output dan sector sama. So ni output approach. So kenapa tak tambah private expenditure? Sebab Thank you Zikri, thank you. Kenapa tak tambah? apa private? Kenapa tak tambah private expenditure? Dia kata Kenapa tak tambah untuk rent? market price untuk domestik punya. Bukan. Itu expenditure approach. Yang Zikri kira ni GDP lah.
Gross Oh, ni domestic product. Inilah dia. Short formnya GDP sayang. Nah. Berapa tadi kira? Berapa jawapan dia? Tadi. 48,650. Tapi itu bukan jawapan A. Betul? Bukan jawapan A. Bukan. Dia minta yang tu awak kira GDP market price. Dia minta GDP factor cost. Zikri buat balik. Tu bukan B ke B? Tengok balik soalan dia. Oh, alright. Okay. Syahmi? Syahmi B tadi kan? B madam. So B dapat apa? Madam, bukan saya yang B Bukan Siapa B? Mio kan? Ke orang lain? Tak apa Mio. Jawab je lah. Mio dapat berapa? Untuk B, 41595. Okay. Subsidi dia berapa? Subsidi dia 1445. Subsidi 1445. Indirect tax? 8500. Awak jawab jawapan apa ni? B ke A? B. Okay. Dah confused dah. Okay. Yang Mio jawab ni jawapan A. Yang Zikri jawab tadi jawapan B. Tengok soalan tau dia minta apa. Tapi dia minta GDP factor cost. B? Kalau A, yang A? Kalau A baru market price. Buku medium salah. Buku medium yang tu. So betul lah tadi Zikri minta market price, betul. So yang siapa nama ni? Mio. Mio betul B. Sebabnya medium punya buku dia terbalik. Medium punya buku lama. Sorry So betul tadi, betul. Mio, Zikri jawapan dia 48650. Zikri jawapan dia 41595. Okay. The next one, siapa? Saya madam. Siapa tu? Luqman. Jawapan Luqman. Okay. Dia minta apa Luqman? Buku mana minta lain nanti yang. Gross National Product at factor cost. Okay, betul. GNP. Alright. Berapa? 46045. Net factor dia berapa? Net factor berapa ni? 4450. Tambah ke tolak? Tambah. Okay. So dapat berapa tadi? 46045. Okay, betul. Thank you. So D siapa D? Siapa D? 3D siapa? Farhana Ya, saya. Tapi Okay. madam, saya tu salah kira. Apa yang salah? Saya tu, sepatutnya saya buat C dengan D. Luqman boleh ulang tak C apa tadi? Jawapan Luqman tadi. Jawapan dia 46045. 46. Sorry, 46. 045. Jawapan dia 44045, betul ke? Depreciation ni berapa? Depreciation 2000 Ataupun kita panggil the capital consumption allowance. Berapa dia? 2000. Okay. Berapa dapat? Tadi berapa dapat apa? Farhana? 44045. Betul. Macam tu. Nanti boleh tunjuk sekejap lagi Apa yang salah Farhana? Tertinggal apa? Tak, saya terbalik tolak dengan tambah tu. Okay. Alright, thank you. And then, siapa lagi? Saya madam. PI 36275. Tambah ke tolak? Tambah apa? Mula-mula? transfer Transfer payment berapa? 2007. 2007? 2007.
1007. Okay, then social contribution? Lagi tolak apa? Tolak ke tambah lagi? Tolak. Tolak apa? Earning. Okay, berapa? 1,005. Return earning? Okay, lagi? Tolak apa? Tolak corporate income tax. Berapa? 250. 7250. Sorry, Mel tak dengar. 1, 2. 7250. 50. Banyak juga. Okay, lagi? Tolak apa? Dengan insurance premium. Okay, berapa? 1170. Okay, ada lagi tak nak tolak? Dengan EPF. EPF. Berapa? 1050. Okay, so ni cari apa ni? Personal income kan? 36275. Maybe Meda ada tolak sini salah kot. Sekejap 36275 Okay, tak apa. Last kali siapa? Thank you. Siapa nama tu tadi? Ernaus. Thank you. Inai. Memang tak dengar. Okay, lagi? Saya madam. Yang F tu 35150. Tolak apa tu? Personal income tax berapa? Personal income tax 36275. Tolak dengan personal income tax 1125. Okay, thank you. Sekejap yang dua ni madam. Okay, thank you. Kita discuss sekejap. Okay. Okay, madam share balik apa benda yang sebabnya madam punya question tadi ni memang dah lain dengan buku awak. Okay. Jom tengok. Nampak tak madam punya Excel ni? Nampak madam. Okay, yang ni madam punya. Sebab yang ni buku madam lah. Yang ni awak punya. Ni buku baru lah. Kau tengok kat sini. Ni tadi sama dengan Zikri. Yang ni siapa? Lokman Yang ni madam tak ingat siapa. Antara ni lah Zikri, Lokman ke, siapa, Syami ke, antara tu lah. Yang D ni KML tak sama. Yang ni sama tak tadi? Beritahu madam apa yang lain? Ni transfer payment, return earning, insurance premium, apa yang ni lain? Okay. So kita kena basically tambah transfer payment, kena tolak yang lain-lain ni. So dapat amount kat sini. Betul tak madam buat ni? Ada yang salah tak? Amount dia ni. Kelas? Mana ni? Tak ada siapa jawab? Boleh follow tak ni? Okay. Kejap madam nak check. Okay. Yang mana? Yang ni? Okay, kita buang. Baru betul 36275 ni kan? Okay. So baru dapat. Baru dapat DPI ni ni D. Ni F, sorry. Okay, ni lah jawapan dia. Okay?
So ni untuk awak punya lah. Okay lah, tu lah. Cukup lah setakat ni kelas kita. Nanti buatlah latihan lagi Okay, madam. Rajin lah buat latihan. Okay, thank you kelas. Nak tanya madam apa tak? Tak ada, madam. Tak ada Alright. So kita tutup kelas kita. Wal'an atas fikir farah bismillahirrahmanirrahim. Wal'an innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bihaq wa tawasaw bisabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Bye. Terima kasih, madam.